بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmah serta taufik dan hidayah juga riayah dan inayahnya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung kembali pelajaran kita dalam kuliah maghrib kita, iaitu pelajaran ilmu tauhid yang berpandukan kepada kitab Risalah Tauhid. Jadi alhamdulillah pada hari Sabtu lepas saya telah pun menghuraikan sedikit tentang rukun iman kita yang kelima, iaitu hari percaya ataupun beriman kepada hari kiamat. Jadi makna kata dalam istilah kita ni kita selalu sebut hari kiamat dan juga hari akhirat. Doa itulah ya. Hari kiamat ni betul ulama-ulama dia bincang kenapa disebutkan sebagai yaumul qiyamah, ada lagi yaumul akhirah, pasal apa? Sebab ada cerita dia lah. Jadi maka sebab itulah disebutkan dalam kitab-kitab bahwasanya para ulama ni kenapa dinamakan sebagai hari kiamat, sebab mana hari kata dia hari kiam ni mana hari dibangkitkan. Dibangkitkan seluruh manusia ni daripada kubur untuk nak menuju kepada mahsyar. Ada lagi yang menyebutkan bahawasanya ya dia dibangkit juga penghuni kubur ni untuk menuju kepada mahsyar. Sebab apa? Sebab mereka ni qiyam, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berhujjah dan juga mereka akan dihujjahkan ke atas mereka. Sebab itu kita ni, saya ingatkan sekali lagi di akhirat besok ni dua keadaan akan berlaku pada kita. Satu, kita berhujjah, kemudian satu lagi dihujjahkan kepada kita. Mana kita hujah pada orang, orang akan hujah kepada kita. Itu perlu jaga. Dua ni memang semua akan lalui ni. Semua akan lalui benda ni. Ya, bukan kata-kata orang yang kita nak hujah dengan orang saja. Orang akan hujah kepada kita. Itu dia katakan qiyam tu berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk nak memberikan hujah-hujah kita ini. Itu dikatakan sebut hari yaumul qiyamah. Ada disebut sebagai yaumul akhirah, hari akhirat. Sebab apa? Sebab hari akhirat tu dinamakan sebagai hari akhirat kerana dia merupakan adalah hari yang terakhir ya bagi hari-hari di dunia ni. Tak tahu bila, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Tuhan saja yang mengetahui, kita tak tahu bila. Tetapi innas sa'ata atiyatu, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Tak dapat kita nak buat macam mana, mesti. Bila? Tak tahu. Tapi dengan secara battah, tiba-tiba. Siapa tak sangka dia mari itu. Sebab tu kata bila dalam keadaan macam ni tuan-tuan, yang Tuhan cerita dalam Quran tu dia macam-macam tu, bila kita tengah duduk sonok-sonok ni, mari keadaan macam tu habis. Orang perempuan yang duduk tengah mengandung pun keluar anak, guguk keluar anak. Orang-orang yang sangat berkata macam kata Allah, macam orang apa, mabuk
Sebab dia mari serta-merta tengah kita duduk sonok-sonok ni. Sebab tu kita dalam keadaan sonok-sonok ni, kata, sebab tu dia suruh kita beringat. Jangan kita sonok sangat. Beringat. Pasal apa? Satu masa Allah Ta'ala akan akhirkan hayat dunia ini untuk dikiamatkan. Mana dimusnahkan seluruh alam dunia ni untuk kita nak dibangkitkan suatu alam baru, iaitu alam akhirat. Itu dikatakan ya. Disebutkan sebagai hari yang terakhir bagi dunia. Sebab apa? Sebab lepas daripada itu, bila kita dibangkitkan di akhirat besok ni, tidak ada lagi dah malam. Tolong ingat siang sepanjang, tidak ada lagi dah malam dah. Tu dia saya kata lah, kita tak rasa lagi dah mengantuk, kerana tak ada lagi dah rasa dah. Semua kita di sana, orang kata apa? Seperti mana sediakalah. Sihat, tidak ada penyakit apa. Makanlah, nak makan apa makan. Ya. Di dunia ni jangan duk pasal tu makan. Lebih makan je, darah tinggi lah, lemah jantung lah, kencing manis lah, macam-macam cerita dia. Sampai kadang-kadang tu kita kadang-kadang nak makan pun payah, nak buat macam mana. Memang kita macam tu. Sebab tu sesuai kita nak makan tu, biar dengan sesuai dengan tubuh badan kita lah. Kalau lebih daripada kehendak dia, tu dia akan jadi mudarat kepada kita. Jadi di akhirat besok tak ada. Apa saja yang kita teringin lintas saya dalam hati kita aja, semua akan sampai. Sebab tu kata disebut dalam syurga ni, ya. Sebab itu Nabi SAW sebutkan, beza di antara syurga dan neraka ni, hak yang syurga ni semua huffat bil makarih. Semua dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita benci. Dia nak pergi ke syurga ni, apa tak bencinya? Ya, seperti tengok tu, nak masuk syurga nak kena semayang. Semayang pula, semayang tengok waktu dia, waktu subuh pula tu. 5.30 ke pukul 6 waktu subuh. Masa tu tengah sedap tidur, kita dapat apa? Tu tak sesuai dengan kita tu. Macam-macam nak kena puasa, nak kena pergi apa-apa, mengerjakan haji bagi yang mampu, nak kena keluar zakat, semua tak betul-betul, cuma tak setuju dengan nafsu kita. Berarti itu macam tu malah dikelilingi hafat, dikelilingi dalam untuk syurga tu perkara-perkara bil makari yang kita benci. Untuk neraka pula hafat bil bisyahwat. Dia tu dikelilingi dengan benda-benda syahwat. Hak yang diingini oleh sangat-sangat syahwat. Yang itulah yang duk hias kepada neraka ni. Benda tu akan berlaku. Sebab tu kita dalam keadaan kita ni, kita timbangkanlah ya, di antara dua keadaan ini supaya akan memberikan kebaikan kepada kehidupan kita. Baik, kita tengok hari kiamat dalam kitab kita ni. Adalah yang dikatakan hari kiamat itu ialah nama bagi masa yang berlaku di dalamnya segala kejadian huru-hara. Mulanya, mula berlaku kiamat itu daripada semenjak dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati dihidupkan semula, hingga ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka masuk ke neraka. Disebut juga hari akhirat kerana masa ini penghabisan hari dunia. Dinamakan juga Yaumuddin, hari balasan, kerana di dalam tempoh ini manusia dibalas segala pekerjaannya. Sebab itulah sama ada baik ataupun jahat, dan lain-lain nama lagi ya, seperti Yaumul Hasyri dan Yaumun Nusyur. Kalau kita tengok dalam kitab Nurul Zalam yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia, Bentan, dia sebut dalam Nurul Zalam tu, nama bagi hari kiamat ni 300 nama. 300 nama. Termasuk dalam kitab apa nama lupa saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia lupa tu. Dia ada dua kitab yang saya baca yang disebutkan dalam cerita nama hari kiamat ni yang kita duk dengar ni lebih kurang dalam 2-13 je, tapi yang ni 300 nama. Dikutkan semua dengan hadis-hadis Nabi dan juga pendapat para alim ulama. Itu nama hari kiamat ini. Selalunya kita duk dengar ni Yaumul Qiyamah ataupun Yaumul Akhirah ni. Termasuklah disebut dalam Al-Quran juga banyak. Di antara dia seperti mana Yaumuddin, ya, Yaumul Hasyr, Yaumun Nusyur dan macam-macam lagi lah. Itu dikata nama hari kiamat. Maka termasuklah di dalam kiamat itu segala huru-hara yang akan berlaku, seperti dihimpunkan manusia di padang mahsyar, dikira dan ditimbang segala amalan di dunia, dihisab dan mizan. Dihisab, yang dimana insya-Allah kita akan sampai di depan tu, ya, dikira semua pada amalan kita, kemudian akan ditimbang. Sebab tu kita ni tuan-tuan ingat bila kita mati
kehidupan dunia kita habis. Masa kita di dunia ni, apa tujuan kita dihantar ke dunia ni? Sebab tu dikatakan, Nabi sebut dalam Al-Quran kan, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita macam mana, bagaimana kehidupan kita sebagai manusia ni bila Allah Ta'ala utuskan dia mari ke dunia adalah untuk nak mencari pahala. Tu Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita, ya. Lepas tu Allah Ta'ala nak balaskan pahala tu apabila di akhirat besok. Dia nak bagi balasan tu kepada kita. Sebab itulah kita ni disebut dalam apa nama, kita duk baca talqin tu cikgu Usuk lah. Kita duk baca lah talqin tu. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita amati bacaan talqin ni, ya, cukup dia menusuk ke dalam hati kita. Ni tak kalau orang yang reti lah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fiha, tu cerita dia tu. Minha khalaqnakum lil ajri was sawab wa fiha nu'idukum lid-dudi wat turab wa minha nukhrijukum taratan ukhra lil 'ardi wal hisab. Tengok tu. Tu dia tiga keadaan dia. Daripada tanah kamu dijadikan. Kamu dijadikan, kita semua ni dijadikan daripada tanah. Tujuan dia apa? Lil ajri was sawab. Untuk Tuhan nak bagi pahala kat kita dan juga nak bagi segala kelebihan kepada kita. Lepas tu kita akan dimatikan pula. Bila kita akan dimati, dimasukkan ke dalam tanah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kamu akan dikembalikan. Tujuan dia apa? Lidudi wat turab, untuk makanan ulat-ulat dan cacing. Mati habislah. Kalau hak yang gemuk itu, cacing-cacing cukup seronok, sihat walafiat cacing tu. Ya, hak turun tu badan sakan. Kalau hak turun yang kurang, hak tulang sikit, hak jenis kakeh sup tu kurang sikit. Hak gemuk sehat. Hak tu menjadi liddu diwat turab, untuk makanan ulat-ulat dan seterusnya menjadi tanah. Jadi ingat, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Bukan kita mati-mati terus. Ingat tuan, kita ni lepas kita mati tu kita akan dibangkitkan semula. Itu dikatakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Untuk apa? Lil 'ardi wal hisab, untuk nak dibentangkan segala amalan-amalan hak kita buat di dunia ni, dan akan dihisab, dikira satu persatu. Tak kira sama ada daripada sekecil-sekecilnya sampailah sebesar-besarnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat amalan yang sebaik kecil-kecilnya, semua akan lihat, sama ada baik ke ataupun yang jahat kan, semua Allah Ta'ala akan lihat kepada kita. Sebab tu apabila dibentangkan kitab kita besok ni di hadapan kita tu, kita sendiri pun terkejut. Pasal apa? Terkejut tu, hak ni pun kira ke? Ma la yughadiru sariratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar mau kira. Kira lah. Akan kau duk bagi tahu dah. Hak kecil pun kira, walau sebesar-besar zarrah. Hak besar sekalipun kira. Lepas tu besok ni kita akan terkejut dengan laporan amalan kita tu apabila dibukuh, dibentangkan amalan kita di hadapan kita. Tu nak kena jaga tu. Sebab tu kita bila kita hidup ni tuan, inilah dia ni. Bila Allah Ta'ala nak bagi berani lil ajri was sawab, nak bagi upah, nak bagi pahala kat kita. Pasal apa tiba-tiba kita lari daripada kehendak kita tu? Pasal apa kita lari? Ini nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kita tidak beriman. Tu dia, kalau dia yakin dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, insya-Allah kita akan selamat. Ini tu, sebab tu kata Allah Ta'ala dia mengajak kita ni cukup hebat tuan-tuan. Bila dia cerita dalam Al-Quran, begitulah hakikat dia. Supaya apa? Nak memberikan satu kebaikan kepada kita. Jadi sebab itulah bila hari kiamat ini, itulah dia. Ya, akan dikira dan ditimbang segala amalan di dunia untuk dihisab dan dimizan. Mizan ni timbang, hisab kira. Meniti sirat, laluan titi siratul mustaqim. Ini insya-Allah kita akan bincang di depan ni. Dan lain-lain. Bagaimana akan disebutkan setengah-setengahnya. Dahsyatnya huru-hara pada masa itu, hatta masing-masing tidak akan mengenal. Anak tidak kenal kepada bapa, tak kenal ibu dia. Suami tidak kenalkan isteri, dan lain-lain. Tak ada nah itu. Sebab itulah bila suasana ni tuan-tuan, kita tak tahu macam mana. Tapi yang cerita macam tu lah, pada hari itu tak kenal lagi dah. Padahal kita duduk tidur sebantai, tidur sekatir, tidur setilam tu. Tak kenal dah mak dengan anak, mak dengan anak,
isteri dengan suami tak dan kenal dah. Masing-masing semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tu baru kita tahu di situ. Kalau di dunia ni boleh lagi lah. Kalau kata kita kalang kabut, orang lain boleh tolong kita. Bila sampai di akhirat, tak ada, masing-masing lah. Apa yang akan tolong kita? Ialah amalan kita. Itulah penolong kita. Sebab itulah kita ni mintakan sangat Allah supaya kita ni banyakkan melakukan kebaikan sebagai bekalan untuk kita nak bawa mati. Itulah yang akan tolong kita. Ni kita semua akan jumpa besok ni. Saya, Cikgu Sup, semua kita akan jumpa besok ni. Tapi tak ada nak tegur siapa hang aku. Tak ada. Pasal apa? Sebab terlampau tekankan pada hari itu. Tu ni cerita ni dalam kitab kita ni. Baik, bukan kata bakal kawan-kawan, hatta anak dengan mak pun, anak dengan bapa pun, tu hak yang pautan paling rapat pun tak ada nak kena, tak ada nak kan. Pasal apa? Tujuan hari ini ialah kerana hendak dijalankan kira-kira dan memutuskan hukum pekerjaan yang dilakukan pada masa hidup di dunia lepas itu. Tu dia cerita tu. Pada masa tu akan diputuskanlah segala hukum-hukum, segala pekerjaan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ni. Nak putus hukum tu. Tu kedudukan sama ada kita nak pergi ke syurga ke, nak pergi ke neraka ke, atau ke mana saja. Lepas itu dapatlah ketentuan hal masing-masing, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Itulah lepas tu putusan hak tu lah. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itulah kita ni kata wahdainahun najdain walisanan wasyafatain. Di sini boleh kita nampak dah. Allah Taala tunjuk pada kita ni dua jalan. Satu jalan yang nak pergi ke syurga, satu jalan nak pergi ke neraka. Dua jalan. Walisanan wasyafatain. Cantik dia. Satu lidah dan dua bibir mulut. Untuk apa? Untuk kita berbicara hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Itu dia. Tu nak kita. Dua jalan kan aku tunjukkan. Kamu pilih sendirilah. Jalan mana yang kamu kendaki. Itu dia tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita yang duduk dalam masjid pada malam ini, mana kita pilih hak yang pertama, jalan menuju ke syurga. Jangan turun masjid pilih jalan nu pula. Tak seimbang lah macam tu. Rugi kita. Sedangkan kita ni Allah Taala dah takdir, dah bagi dah hidayah pada kita ni, boleh pilih jalan yang kita dalam keadaan duduk lah ni. Tiba-tiba turun dari masjid kita kena ikut lain. Sayanglah. Jangan. Hak tu kita mintakan supaya Allah Taala tetapkan hati kita kata jalan ni. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Minta supaya Allah Taala. Sebab tak kira di mana saja. Di mana saja kita berada, kita tetap istiqamah di atas jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Tu dia tuan-tuan. Ni kita kadang ni di masjid lain, keluar dari masjid lain. Di mana seolah-olah tu Allah Taala ada di masjid ni. Apa di luar dari masjid dia boleh buat apa-apa saja. Bukan tu salah. Apa-apa tu hak tu benda tu semua akan menterukkan ataupun merugikan diri kita. Baik. Kepercayaan terhadap hari kiamat wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ni ingat ya, mukallaf. Siapa dia mukallaf? Iaitu orang-orang yang telah aqil dan baligh. Maksudnya orang yang baligh ni yang dah cukup umur. Satu lagi bukan cakap cukup umur saja. Dia akal dia waras. Itu dikatakan mukallaf. Jadi kita ni semua ada mukallaf ni, kita ni belakang ni. Kita ni. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan mengiktikadkan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu mesti akan datang dengan tiada ditentukan masanya. Dia suruh kita beriman, percaya sungguh-sungguh. Memang satu hari akan sampai hari kiamat. Dia tak tentukan masa dia bila. Dia tak tentu bila masa dia. Itu saya kata tadi ni, dia akan mari serta-merta battah. Sebab battah ni serta-merta, tak tahu bila. Yang ni yang jadi kita terkejut. Orang kata terkejut beruk ni. Ni cerita ni, tengah-tengah duk seronok tiba-tiba dia berlaku. Kita nak kata apa? Hak dengan seronok tu nak bertobat atas dosa pun tak ada, apa habis pada masa tu. Tu dia cerita dia. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan mentikadkan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu mesti akan datang dengan tiada ditentukan masanya, dan di masa itulah berlakunya segala perkara yang tersebut tadi. Itu semua akan berlaku pada masa itulah, bagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Yang ditolak-tolak cerita dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sendiri pun cerita dalam hadis-hadis dia tentang hal-hal yang berhubung dengan hari kiamat ini.
Ya, kita boleh baca Quran hari-hari kita baca. Buka surah Al-Qiyamah ke surah apakah semua cerita Allah Taala cerita itu bukan apa tuan-tuan, nak bagikan kesedaran kepada kita supaya kita jaga diri kita, dan amalan-amalan yang kita lakukan tadi ni biarlah kita ni buat pada ikhlas semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan buka surah Al-Zalzalah, surah goncang bumi macam mana. Kita tengok daripada cerita ayat tu pun kita gerun, tak kira apa tu dah. Tak tahu suasana tu macam mana lagi. Lepas tu surah Al-Infitar, pecah belah ni. Idza as-samaa'u fatarat, kita tak tahu macam mana bila langit Allah Taala pecahkan, habis. Kita tak tahu segala galaksi yang ada di atas kepala kita tu akan habis luruh atas kepala kita ni. Tak tahu suasana macam mana. Lalu kita duk nampak bulan sak tu lah, kita duk nampak tu lebih kurang sak buka jam tu. Tapi bila besok ni bulan hak yang besar betul tu yang akan terjun atas kepala kita ni, habis. Idza as-samaa'u idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat, habis semua bintang-bintang berterletak habis. Yang ni suasana kita boleh nampak tu Allah Taala cerita kepada kita suasana dia. Tapi kalau kita bila kita baca ni, kita tadabbur ayat tu, kita akan rasa inilah suasana dia. Mana dahsyatnya suasana dikatakan huru-hara apabila berlakunya kiamat. Tu Tuhan cerita di awal lagi dah. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cukup banyak Nabi ceritakan. Supaya apa? Nabi nak bagi tahu para sahabat pada masa tu supaya jaga. Jangan kamu dilalaikan dengan dunia. Jangan kamu dilalaikan dengan dunia. Ingat, dunia ini adalah sebagai jambatan untuk kamu nak menuju di akhirat. Dunia pasti satu hari akan musnah, tapi negeri akhirat adalah kekal dan abadi. Tu nak kena tuna. Ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia ni? Tu yang kita duk baca lalu dalam surah Al-Isra. Baca tapi kita tak faham. Sebab tu bila kita baca Al-Quran ni, kita kena tadabbur ayat tu, baru dia akan jadi kesan dalam diri kita. Tuan-tuan, tak apalah baca Al-Quran tu bagus dah, tapi cuba kita tadabbur tu ayat, tiap-tiap ayat yang kita baca tu. Kalau orang yang memahami bahasa Arab, tak apa, boleh tahan jugalah. Ni yang kita yang tak faham bahasa Arab, tadabbur, cari satu terjemahan, ataupun satu ayat-ayat ni, perkara yang boleh tadabbur, yang boleh ingat, mengupaskan soal ayat itu untuk diri kita. Kita boleh kita baca. Pasal apa? Sebab ayat yang kita baca tadi ni, mai satu masa Tuhan cerita akan begini, mai satu keadaan kita baca sampai Tuhan cerita macam ni. Semua tu adalah memberi i'tibar kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita baca Quran ni kena ada tadabbur. Bukan takat baca, baguslah tak baca tu bagus. Tapi kita baca contoh satu muka satu hari kita ambil contoh. Lepas mai kita buka semuka. Okey, cari satu terjemahan Quran, duduk tepi kita tu. Bila kita baca ayat dalam kita surah surah ni, kita kata Al-Anfal contohnya. Ayat 1 sampai 10. Dan satu muka surat kita baca tu, Sadaqallahul Azim, buka tengok terjemahan dia. Apa maksud ayat yang kita baca? Tu dikatakan tadabbur tu tetap qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran tu dengan tadabbur, memahami apa ayat yang kita baca. Tu yang akan jadi kesan pada diri kita, tuan-tuan. Kalau kita baca saja boleh bagus, tapi kita tak faham apa makna ataupun apa pengajaran daripada ayat yang kita baca tadi ni. Sekurang-kurangnya tidak pun kalau kita boleh faham tu, ayat ni kena pada diri aku, alhamdulillah lah. Mana kita baca ayat tu tuju kena betul dengan diri kita. Pasal Allah Ta'ala turun Quran ni, dia nak tujukan kepada kita manusia. Bukan Quran diturunkan untuk lembu ke bawah apa ni, untuk kita manusia. Daripada zaman dulu sampai ke akhir hayat. Sebab itu mukjizat Al-Quran ni kekal sampai hari kiamat. Allah Ta'ala kekalkan dia. Sebab apa? Sebab kita nak guna pakai untuk kita manusia. Tuan-tuan, tu dia cerita dia. Mukjizat lain Nabi semua habislah. Bila wafat Rasulullah habis. Tapi Al-Quran tak hilang. Dia akan kekal sampai ke hari kiamat. Tujuan dia apa tu? Itulah tu, nak bagikan satu didikan dan juga proses untuk nak membentuk diri manusia menjadi seorang manusia yang baik. Jadi dia kata sini, berlakunya segala perkara tersebut tadi menurut bagaimana diberitakan dalam Quran dan hadis-hadis Nabawi. Wajib ia percaya dan mengiktikadkan bahawa sekalian manusia dihidupkan oleh Tuhan semula, kemudian daripada matinya. Tu dia suruh kita percaya macam tu, yakin bahawa kita selepas kita mati kita akan dihidup. Tu Tuhan dah cerita dalam Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jangan kita tu faham tu Tuhan cerita awal dah, daripada kamu tadi daripada tanah.
Lepas tu kamu dimatikan, masuk balik ke dalam tanah. Pada tanah dia akan balik ke tanah. Kemudian daripada tanah juga akan dibongkarkan balik kubur tadi, maka kamu akan dihidupkan semula. Mana kata kita ni mati sekali. Hidup kita di dunia, mati, tinggal dunia, habis. Tinggal dunia. Lepas tu dibangkitkan kita semula tu. Bangkit tu bukan lagi dah alam dunia. Bangkit bukan alam dunia dah. Cuma kita, bila kita mati itu, diletakkan di satu tempat nama dia alam barzakh. Sementara duk nak tunggu hari kiamat. Tu dalam dipanggil alam kubur ataupun alam barzakh tu. Itulah sementara. Kita menempuhi mati tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Adik-beradik kita, kawan rakan kita, hatta mak ayah kita dan sebagainya. Tapi pasal apa kita tak nak ambil iktibar? Patut kita kena ambil iktibar, tuan-tuan. Bahawa satu hari kita pun akan sama macam tu lah. Ni sampai kadang kita tengok Allahu Akbar. Hantar banyak sampai ke kubur. Di atas kubur tu boleh duduk seronok lagi. Allah, hai, boleh seronok atas kubur tu. Boleh melawak, boleh buat juk-juk benda ni yang boleh. Dia tak faham kalau dia duduk di atas kubur. Sedangkan Nabi sendiri pun ajak kita nak masuk ke dalam kubur. Kau sampai pernah kubur tu, bagi salam kepada ahli kubur. Ni pakai celapak masuk ikut selera dia aja. Tu kena faham tu benda tu. Pasal kubur tu dia akan memberikan ingatan kepada kita. Ingatan apa? Ingatan mata satu hari kita pasti akan mati. Bila mati macam tu lah. Akan dimasuk ke dalam kubur sama seperti mana yang mayatnya kita iringkan jenazah dia sampai ke tanah perkuburan tadi tu. Tengok jenazah tu. Macam mana dimasukkan dia, diiringkan di sebelah tangan apa nama ni? Lambung kanan ataupun rusuk kanan ni. Ya, menghadap ke arah kiblat. Letakkan papan, timbus dengan tanah. Kita pun satu hari akan sampai tahap tu. Kita akan sampai tahap tu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita faham, tengok kepada pengajaran tu, dia akan memberikan kesan kepada jiwa kita. Sebab tu Nabi sangat-sangat galakkan kita menziarahi orang mati. Pi ziarah kalau ada orang kita betul, pi ziarah. Kalau kita boleh lagi, kalau orang yang masa sakit, yang mana sakit dekat hampir dengan nazak, dekat nak mati, cuba pergi tengok, hadap dia tengok. Berkata apa? Nak tengok keadaan dia tu. Ya, sebelum Allah malaikat Israel ambil nyawa dia, ambil roh dia tadi ni, macam mana situasi keadaan masa tu. Tuan-tuan kita boleh nampak. Kalau tuan-tuan bisa tengok ni, satu pengajaran yang cukup hebat. Pasal apa? Dia boleh didik kita. Itulah kita akan kenang. Satu hari kita tak tahu lagi macam mana kita akan mati. Tak tahu, kita tak tahu. Tapi kita akan mati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas ni, yang bernyawa ni, pasti akan merasa ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dha'iqah. Dha'iqah ni satu perasaan. Zauq tu. Orang yang nak mati ni, dia ada rasa masing-masing. Tiap-tiap seorang, bukan semua sama, tuan-tuan. Saya mati, saya akan rasa macam lain. Ustaz Din mati cara macam lain. Haji Ali kita mati cara macam lain. Masing-masing akan merasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dha'iqah. Dha'iqah ni rasa. Macam mana tu apabila roh nak dicabut daripada jasad kita ni. Sebab tu Nabi pesankan sangat-sangat supaya kita tengok. Kalau boleh masa orang yang dekat, orang panggil apa? Dekat dia nazak tu, bila roh duduk, orang kata apa, duduk mengalun nak keluar daripada jasad tu, tengok kita di situ macam mana. Dan daripada situlah kita boleh tengok bagaimana perjalanan roh last terakhir dia keluar daripada jasad kita. Di mana last sekali? Ni orang tua-tua dulu, saya ingat tua-tua guru dulu memang lepas cukup ambil pesanan ni. Dia tengok menghadapi orang mati ni, dia tengok di mana terakhir sekali denyutan dalam diri seseorang itu apabila roh dicabut, tuan-tuan. Saya bila mengaji macam tu, untuk cerita tu, bila saya menghadapi orang mati ni, memang kita dapat tengok. Tuan-tuan boleh kan tengok, di mana last sekali denyutan nadi itu akan tamat. Kadang di mulut, kadang di mata. Ni saya duduk parti tengok. Kadang di sebelah ni, sebelah pipi, sebelah kiri ni. Denyutan terakhir, partilah tu kawasan dia. Mana kita bila roh tu dah keluar, ada satu saat lagi. Tu makna last terakhir sekali itu. Kadang dia main di mata, dia boleh tengok. Dia denyutan itu last, habis. Kita boleh nampak benda tu. Kalau orang yang selalu tengoklah, orang yang masa sakrat di mata dia, nazak nak meninggal itu. Alhamdulillah lah. Ini saya cerita ni pengalaman. Boleh kita tengok, kita mengaji dulu, tutup guru cerita macam tu, dan kita akan cari, dan kita akan tengok. Kita akan tengok, memang betul.
Sebab tu benda-benda macam tu bila kita tengok ni, itulah satu orang tu kata apa, pengajaran untuk diri kita. Tu kita nak tengok zaiqah untuk kita nak masa besok ni, kita sendiri tu yang nak mati tu, tuan-tuan. Ni kita yang nak mati ni, semua akan merasai macam mana. Cuma kita mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mintalah supaya roh kita ni dicabutkan besok ni dengan cara cabutan yang lembut, yang mana tidak menyakitkan kita, dan mati kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita duk berdoa, kita duk minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu keadaan dia. Kita sebab tu kita bila kita yakin dalam ilmu tauhid ni, kita percaya ni tuan-tuan, dia akan memberi kesan cukup hebat dalam hati kita. Lepas tu kita mengaji tauhid ni, tujuan dia ni, dia nak didik, dia nak tarbiyah. Dia tauhid bukan ada apa, bukan kata nak cerita suruh sembahyang, suruh ibadat, tak, dia suruh kita yakin saja. Sebab dengan keyakinan tadilah yang akan membawa kepada kesedaran untuk diri kita. Sebab tu kita tengoklah ni, orang kalau tak mengaji tauhid, tuan-tuan, minta maaf, kita boleh tengok dengan sendiri yang tak ada tauhid, akhlak cukup teruk, keyakinan down, bercakap ikut selera dia saja, ikut selera. Sedang dia cakap tidak ada di atas lidah tauhid langsung. Kita hak tu kena jaga, sebab hak ni dia awal punca utama ni. Ni dalam rukun iman kita. Tu hak tu, rukun iman tu sebagai teras untuk kita nak bawakan segala ibadah-ibadah, nak melakui dalam hukum panama, hukum fiqh, dan juga termasuk tasawuf sekali tu. Ni teras dia ni, tauhid ni lah. Dia nak ajak, sebab tauhid dia mengajak kita untuk nak mencerahkan satu akidah, keyakinan kita yang suci, yang salim, yang sejahtera. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, tiga tu. Pertama sekali, salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul akhlaq. Ni tiga ni lah yang menjadikan tiga kategori ilmu, ya. Salimul aqidah, mana akidah yang sejahtera, yang tidak sedikit pun dicemari oleh perkara-perkara yang boleh merosakkan dia, sikit pun tak, itu dipanggil salim. Mana kata yang suci, yang murni dari segi akidah. Kemudian sahihul ibadah, sahih dalam ibadat, mana sah yang ibadat yang kita buat tu mesti ibadat yang sah. Macam mana kita nak buat ibadat yang sah? Kita kena menepati segala kehendak ibadat tu. Kalau kita sembahyang, macam mana syarat-syarat wajib sembahyang, macam mana syarat-syarat sah sembahyang, macam mana ruku-ruku sembahyang, tu dikatakan sahihul ibadah. Kalau kita puasa pula, macam mana kita nak tahu rukun-rukun puasa macam mana, cara pelaksanaan dia macam mana, sah dalam ibadah puasa, haji ke, umrah ke, zakat dan sebagainya, tu dikatakan sahihul ibadah. Sebab tu kita kena belajar nak mengesahkan ibadah kita tu. Jangan kita duk yakin kata ibadah kita sah, padahal kita buat tidak menurut seperti mana tuntutan ilmu. Dan yang ketiga dia matinul akhlak. Matinul akhlak ni akhlak yang kukuh, akhlak yang kemah. Ni dalam tasawuf ajar kita. Ini nakkan supaya kita mati ataupun kita hidup ni berdasarkan kepada akhlak Islam. Bukan akhlak Melayu, bukan akhlak Cina, bukan akhlak India, akhlak Islam. Islam ni bukan hak Melayu. Islam ni hak semua. Jadi bila kita nak berakhlak ni, kena akhlak Islam. Dia beza akhlak Melayu dengan akhlak Islam nah. Tolong jaga tu. Ni kita akhlak Melayu Islam tu harah lagi ni. Tu pun kita faham. Yang Nabi sebut tu matin, manakah kekuatan akhlak kita di situ adalah tu yang dibimbingkan oleh ilmu tasawuf. Tasawuf lah yang membimbingkan supaya apa? Supaya kemah kita punya akhlak, berakhlak seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Okey nah. Batulah kita di sini. Kita sambung sikit lagi. Bahawa sekalian manusia dihidupkan oleh Tuhan semula, kemudian daripada matinya. Keadaan serupa bagaimana kejadian yang ia masa di dunia dulu. Sekalian ia bangun daripada kubur, dihimpunkan di padang mahsyar, dan berlakulah di sana segala hal yang tersebut tadi, yang semua tadi itulah. Demikian juga dihimpunkan di tempat ini sekalian jin, malaikat dan binatang. Itu akan dihimpun semua tu, jin, malaikat dan binatang. Jin pun ikut sama. Pasal kita Nabi Muhammad SAW ni, dia diutuskan untuk manusia dan jin. Tu kelebihan Nabi kita ni nah. Batu Nabi Tuhan berkata dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Batu Nabi kita Muhammad SAW ni kelebihan dia membawa dakwah dia kepada jin dan kepada manusia dan juga binatang. Nanti binatang-binatang yang akan bangkit besok ni, hak yang binatang-binatang yang akan buat tuntutan kepada kita.
Dan tuan-tuan, contohnya binatang korban, Allah Ta'ala akan bangkit. Korban yang sah ni, binatang dulu yang kita buat nanya dulu ni, kita balin kucing daripada tingkat 3 sampai ke bawah, mati, dia akan bangkit binatang tu. Untuk apa? Untuk nak dakwa kita. Tu kena jaga tu. Tu benda kata tu binatang tu dah tu yang akan bangkit tu. Hak lain tu binatang tu mau habis dah, tak ada apa. Tapi binatang ni lah ni yang bangkit ni adalah untuk nak beri kebaikan dan nak mendakwa kita. Sebab tu kata untuk binatang ni, sebab tu Nabi sebut dalam banyak hadis dia, irfiq bil hayawan, berilah kasih sayang dengan binatang. Tu Nabi kata tu, seorang perempuan puasa lah dengan cukup sembahyang dia, tapi dia kurung kucing tak pergi makan sampai mati. Maka dia beritahu para sahabat, kepada Nabi kata dia ahli neraka. Senang je dia jawab. Pasal apa? Sebab dia tidak ada irfiq, tidak ada kasih sayang dia dengan binatang. Sebab tu binatang ni kita boleh bunuh, tapi ada cara-cara dia. Ada cara dia. Ni pangkat tikus hidup tu, dapat tangkap, ikat dengan tengkok tu, buh di kipas sama dia tu. Ikat dengan tali, kipas musim, tikus pada macam tu. Itu bukan kita bunuh, itu kita dera dia. Tikus tu ikut dia akan bangkit cari tuan di akhirat besok. Banyaknya buat kerja macam ni. Dia dera tikus tu. Padahal kita boleh bunuh. Ada cara-cara dia. Islam ajak pada kita, Nabi ajak pada kita cara nak bunuh. Cerita dia, jangan ikut kepala kita aja tu. Saya kata kita berakhlak tak ikut akhlak Islam. Apa yang Nabi sebut kita tak buat. Dia ada cara dia. Tu contoh dia. Bukan tak boleh. Ni kita ikut doa dia. Pasal apa? Kita geram dalam lama dah. Tahan perangkap malam ni kena jeli. Berapa lama 2 bulan tahan tak boleh. Malam ni kena siang tiap-tiap malam duk selongkak habis berapa lagu. Malam ni boleh. Esok dia ambil tangkap lembu. Jom tak omel pergi pas masjid ni. Pas masjid ni lagi basah ni. Pulang pening kita mati. Macam tu je. Itu bukan kita mati dia, kita dera dia. Hak ni yang akan bangkit tuntut kat kita besok ni. Tuan-tuan tu tolong ingat, apa yang pernah kita buat tu, ini dia akan benda yang dikatakan akan dibangkit besok ni, segala jin, segala manusia, malaikat dan juga binatang. Malaikat akan dibangkit sebagai saksi untuk kita. Malaikat tak ada apa, pasal malaikat dia sesuatu tu dia tak lakukan maksiat, tapi dia bangkit sebagai saksi untuk kita. InsyaAllah kita berhenti sini malam ni. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan, kiamat dan alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا سرمدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد